Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teacher sambung lagi video yang teacher dah buat. Okey, sebelum cuti hari tu. Okey, sebelum cuti hari tu kita buat JavaScript untuk struktur kawalan ulangan. Okey, teacher berhenti sampai struktur kawalan ulangan 4. Okey, 4 ni kan. Okey, 4. Okey, 4 ni dia syarat dia mesti ada pembilang. Okey, dia pembilang. Okey. Ni start dia. Ni dia punya syarat. Ni dia punya increase. Increase atau decrease. Okey. Ini adalah 4. Okey, berbeza dengan while. While dan juga do while. Okey. Sekarang ni struktur carta alik untuk while. While ni, okey, dia tetapkan syarat. Okey. Lepas tu dia tanya, syarat tu benar? Kalau benar, kita nyatakan pernyataan. Lepas tu kita kemaskini syarat. Ni dia ada syarat dia lah. Syarat dia tambah-tambah ke, tolak-tolak ke, syarat dia. Okey. Kemudian dia ulang lagi, benar lagi. Sampailah palsu, barulah dia tamat. Okey. Kalau do while, okey, do while, dia ulang semula ni. Okey, ulang semula yang Java. Mula, okey, nilai awal syarat. Okey, nilai awal syarat. Okey, sama kan? Nilai awal syarat. Tetapi dia buat pernyataan dulu ni. Okey, beza dia buat pernyataan dulu. Menepati, maknanya syarat ni benar ataupun palsu, dia laksanakan dulu. Okey, benar atau palsu tu belakang kira. Dia laksana dulu, barulah dia test. Laksana dulu baru dia test. Okey, kalau benar, kemaskini syarat. Ada increment, ada decrement. Lepas tu baru buat syarat pernyataan yang kedua. Yang penting dia laksanakan pernyataan dulu. Okey, sekarang kita tengok. Coding ni coding do while. Kita tengok coding while dulu. Okey, dekat sini. Okey. Masih juga salam sejahtera kan? Okey, tengok dekat sini. Var ulang 1. Okey. Di istihar ni. Okey, istihar. Dia tetapkan nilai dia ulang ni sama dengan 1. Okey, istihar. Kemudian dia kata while, ulang kurang atau sama dengan 3. Okey, syarat dia nak ulang ni kena sama dengan 3. Last kali. Okey, dia kurang sama 3 ataupun sama dengan 3. Okey. Ulang plus. Okey, sekarang kita tengok. Mula-mula sekali ulang sama dengan 1, betul? Okey. Ulang sama dengan 1. Okey. While ulang kurang 1 ni kurang atau sama dengan 3 ke tak? Ya. Jika ya, dia buat salam sejahtera. Okey. 1. Okey. Kemudian kita tengok lagi. Dia kata ulang plus kan. Bila ulang plus dia tambah lagi. Okey, naik dekat atas. Ulang ni jadi berapa? Ulang ni dah jadi 2. Okey. 2 kurang atau sama dengan 3? Ya. Bila ya, kita write salam sejahtera. Ni yang kedua. Kemudian ulang plus. Ulang akan jadi, naik ke atas ni jadi 3. Okey. Ulang kurang atau sama dengan 3? Ya. Okey, jika ya, buat lagi salam sejahtera yang ketiga. Okey, kemudian ulang plus. Ulang plus akan jadi 4. Okey, lepas tu dia uji. Ulang sama kurang atau sama dengan 3? Tak. Bila tak, dia terus stop. Okey, tak adalah. Okey, ni dia sampai kat sini. Bila ulang sama dengan 4, maka dia tak ada keluar apa-apa dah. Dia ini sahaja dia buat. Okey. Boleh. Berbeza dengan do while. Maknanya
Kalau while tadi, bila dia menepati syarat yang ni, baru dia right. Okey. Sekarang kita tengok do while. Ni do while. Okey, kita do dulu. Okey. Masih yang sama salam sejahtera. Dia kata va ulang sama dengan 1. Okey, di istihar ni ulang sama dengan 1. Sekarang ni nampak tak? Do. Do dokumen write salam sejahtera. Okey. Dia suruh do dulu. Dia suruh do dulu. Okey, kemudian bila dah do, okey, ni do ni. Okey, dia do. Okey. Kemudian bila do, barulah dia naik 1. Okey, bila dia do dia naik 1. Ulang jadi. Okey, sekejap. Do ni dekat sini. Okey, okey. Do ulang akan jadi 2 kan? Ulang dah naik. Okey, sekarang ni ulang kurang ulang dah jadi 2. Ulang kurang sama dengan kurang atau sama dengan 3? Ya. Jika ya, dia akan pergi ke sini. Do balik. Do buat salam sejahtera ni. Ni. Okey, untuk nombor 2 kan. Nombor 1 dia dah buat dekat do ni tadi. Okey, kemudian ulang akan jadi 3. Okey. While ulang kurang sama dengan 3, ya. Jika ya, dia akan do balik. Okey, dia akan do dekat sini. Okey, dia akan do dekat sini. Ni buat yang ketiga. Okey. Kemudian ulang plus kan? Jadi 4 betul? Ulang kurang sama dengan 3? Tak. Kalau tak, dia terus stop sampai sini. Okey, boleh? Okey. Sekarang ni kita dah settle dah ni. Okay. Sekarang cuba kita tengok. Ulang sama dengan 4. Tadi ulang sama dengan 1. Ni ulang sama dengan 4. Okey. Ulang sama dengan 4. Sedangkan dia punya ni sama dengan 3, betul? Tapi dia tak menepati syarat. Kan? Tak menepati syarat yang ni. Tapi dia kena do. Tepati syarat ke, tak tepati syarat ke, dia kena do juga. Okey. Lepas tu ulang plus. Okey. Lebih kan? Lebih daripada 3 kan? So dia tak buat dah lah, dia stop. Jadi ni ada 1 je lah dia buat. Okey? Boleh. Itu kita panggil do while. Okey. Habis untuk syarat. Okey, habis untuk syarat. Okey, teacher nak awak buat aktiviti 9. Nak kena buat kerja tengok. Okey, tak payahlah awak ni. Okey, sekarang ni kita tengok standard library. Okey, standard library ni kita dah jumpa dulu dalam Java. Okey. Kita jumpa sekali lagi dekat dalam JavaScript. Okey. Dalam JavaScript ni, okey, standard library dia ni, okey, standard dalam pengatur jarak merupakan koleksi atau kaedah yang disediakan. Okey. So bila ada Max.js, Date.js, kita nak buat coding tu dia jadi ringkas. Kita guna sahaja apa panggil rujukan Max.js. Okey, bila kita run, dia akan keluar dia punya apa panggil? Dia punya rumus-rumus dia. Okey. Kalau Max.js ni contohnya max square root, max power. Okey. Date now, date format. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok. Digunakan tanpa mengetahui cara pelaksanaan. Kita tak tahu macam mana dia coding dia buat, tapi dah siap ada, memudahkan kerja kita. Tak payah kita nak coding panjang-panjang. Okey. Boleh digunakan berulang kali. Okey, maknanya kalau kita nak buat coding lain, kita panggil sahaja. Okey. Okey, sekarang dekat sini. Okey, sebelum tu, okey, sekarang ni adalah coding. Kalau awak type coding ni, okey, awak type coding ni, awak tak akan keluar benda ni. Okey, kerana apa? Kerana apabila awak nak buat coding ni, awak tengok
ini dia panggil. Okey, ni maksudnya dia panggil Mac.js. Okey, kita type dalam Notepad++ kan. Okey, dia panggil Mac.js. Okey, dia nak punca kuasa 2 bagi 4 ialah max square root. Okey, square root 4. Okey, ni dia punya standard library, benda yang dah ada dah. Coding dia dah siap ada. Kita panggil melalui sini, library dia. Okey, pun sama juga macam ni. Kuasa 2, 3 kuasa 2 ialah berapa? Okey, ini rumus cara nak buat, tapi dia panggil daripada sini. Okey. Kenapa teacher kata dia tak akan keluar? Kerana, okey, ini contoh coding yang teacher dah buat. Okey, yang sebelum-sebelum ni teacher buat. Okey, nampak tak dekat sini? Max.js ni. Ini adalah apa panggil library bagi Mac.js. Ni coding Mac.js kita ni. Mana ni. Mac.js ni rujukan dia adalah daripada sini. Awak kena download. Kalau baca dalam buku teks, dia kata awak kena download. Okey. Yang kerap digunakan. Okey, built-in. Okey. Boleh didapati daripada pelbagai pengurus package. Okey. Untuk download. Mengandungi untuk dimuat turun dan disimpan. Dimuat turun dan disimpan. Okey. Jadi file Mac.js ni kena ada. Awak nak buka mana-mana pun letak dekat dalam folder awak ni lah, senang. Okey. Bila ada Mac ni baru keluar paparan output. Okey, paparan output. Okey, ini kan. Kita run. Okey. Kalau tak ada Mac.js ni, dia tak akan keluar paparan output ni. Okey. Okey, contohnya teacher tak nak buat nanti leceh. Okey, kalau tak ada Mac.js ni Mac ni tak ada, dia tak akan keluar paparan output. Okey, jangan pusing, nanti file ni teacher akan bagi dekat dalam Telegram. Okey. Date pun sama. Date.js ni kena ada. Okey. Dia sebenarnya cari dekat Google search tu awak cari, tapi takut awak tak tahu yang mana satu kan. Okey, jadi teacher boleh bagilah Date.js. Dia ada macam-macam. Date.js, Madmin. Okey, ni dalam buku teks kita guna yang ni, jadi ni yang teacher akan share dengan awak. Okey, berbalik pada sini. Okey. Jadi bila awak type ni, automatik kita tahu punca kuasa 2 bagi 4 ialah 2. Macam mana dia buat punca kuasa 4 ni bagi 2, punca kuasa ni macam mana? Tak payah fikir sebab dah ada dalam library dia ni. Library ni dah buat. Okey, dah siap buat, dah ada dah cara kiraan dia. Kita tak payah fikir. Ini untuk meringkaskan kerja kita. Okey. Okey, ni okey. Apabila kita menggunakan Max.js, okey, library dia ni, kita kena ada src. Okey, ni src ni kan. Ni src ni bermaksud kita ambil fail luar untuk kita embed dekat dalam kita punya coding. Okey. Jadi Max.js ni, apa yang ada dalam Max.js, apa yang dia boleh buat? Ni fungsi-fungsi untuk Max.js. Tambah 2 nombor, bagi 2 nombor, tolak, mengira kuasa kepada nombor, punca kuasa, darab 3 nombor, isi unsur-unsur dalam satu matrik. Okey. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 benda ni boleh buat dalam Max.js. Okey. Yang ni awak boleh tengok dekat awak punya buku teks. Okey, teacher dah tunjuk tadi kan, dia lebih kurang je ni. Okey. Okey. Ni cara dia. Okey. Sekarang ni awak tengok, tadi teacher kita ada library Mac.js kan. Kita simpan dekat dalam kita punya folder ni. Okey, ini kalau kita nak guna offline, kita tak ada line internet. Okey, tapi kalau kita ada line internet, okey, kalau kita ada line internet, okey,
kita tak payah buat src dot Mac.js. Kita terus type codingnya ni. Ni dia library secara online, tapi dengan syarat kena ada internet. Okey, kalau tak ada internet, dia tak keluar. Ni kita panggil library secara online. Beza okey, dekat sini. Okey, Cloudflare. Sumber pautan bagi kandungan Mac.js. Okey. Ini dia. Okey. Ni teacher dah type coding tu tadi dan dah try, memang berjaya lah. Ni secara online. Bila online kena ada internet. Kalau tak ada internet, kita pakai cara yang ni. Ni offline, kena ada muka ni. Okey. Itu Mac.js, sama juga dengan Date.js. Date.js, okey. Date.js, apa yang Date.js ni boleh buat? Okey. Ni date today. Okey. Date past today, date today at. Okey. Menghasilkan tarikh hari ini, menukar bentuk objek kepada bentuk objek date, menambah hari kepada hari ini. Okey. 3 benda dia boleh buat. Ni contoh untuk Date.js. Okey, ni sekarang date today. So kalau awak nak buat date.past today. Okey, kita tengok kat sini. Teacher ada buat date today run. Okey. Okey, cuba kita buat date today, date apa tadi? Date.past today. Date.past .past PASE. Okey, kita pun save, kita pun run. Kita tengok jadi apa. Jadi apa? 7. Menukar bentuk objek kepada bentuk objek date. Dia juga jadi objek macam mana Okey, bentar. Teacher tak nampak pun beza dia dekat sini. Okey, awak boleh try kat sini deh. Tak nampak beza dia. Okey. Date today. Okey, kita buat ni. Date today dot add days dot okey. Teacher tak ada nak tu. Jadi kita tak tahu ni. Kita kena bubuh. Tak jadi. Tak apa, nanti kita buat semula untuk menjimatkan masa. Okey. Okey, jadi maknanya awak tahulah. Okey, apa kegunaan Date.js tu. Okey, teacher tak nak tunggu lama-lama sebab awak hanya perlu tahu apa dia Date.js ni. Dan macam mana kita nak panggil date dia ni tadi. Okey. Okey, kemudian yang ni teacher nak awak buat. Okey, awak boleh buat ni. Okey, awak boleh buat ni. Teacher akan tambah markah PBD awak ni. Okey. Okey. Markah PBD awak ni teacher akan tambah. Setakat ni markah PBD awak hanya dapat untuk bab ni baru 2. Okey, siapa boleh buat ni, teacher akan tambah markah PBD awak. Okey, aktiviti 10 Cuba buat. Okey. Kemudian kita tengok prosedur dan juga function.
Benda ni pernah ajar juga dekat dalam Java. Okey. Kalau prosedur ni dia tidak memulangkan nilai. Kalau fungsi dia memulangkan nilai. Okey. Tengok. Kalau prosedur dia tak memulangkan nilai, dia royak aja. Dia kena write apa dia punya Fahrenheit dia berapa, apa nilai Celsius dia. Okey, apa nilai suhu dia. Tapi kalau fungsi dia ada perkataan return. Okey, dia perkataan return. Return Celsius to Celsius. Maknanya dia pulang ke sini. Okey. Okey. Sekarang ni kita tengok. Kita tengok Okey, ni lebih kepada teacher repeat je balik. Okey, sekarang kita tengok macam mana prosedur dan juga function tu berlaku. Okey, kat sini awak tengok. Ni kita punya senarai nombor. Okey, apabila dia buat bentuk square bracket ni bermaksud ini adalah array. Okey, parameter. Dia duduk dalam parameter dia. Bila duduk dalam parameter ni, kena ingatlah bila ada parameter ni bermaksud dia start dengan kosong, 1, 2, 3. Ingat kan kita baru belajar sebelum ni kan, isihan apa semua tu kan. Okey. Kemudian dia kata ni senarai pertama, 2, 4, 12, 77. Ni senarai kedua, ni senarai ketiga. Okey. Ni baru istihar. Kemudian istihar var jum 1, jum 2, jum 3. Okey. Ni istihar baru nombor 1. Kemudian jum 1 adalah jumlah nombor senarai pertama. Yang ni. Okey. Jum 1. Jum 2 adalah jumlah nombor senarai kedua. Jum 3 adalah jumlah nombor senarai ketiga. Jum 3. Okey. Ini untuk nak cetak jumlah. Okey. Ni lebih kepada arahan. Ni arahan. Ni lebih kepada arahan. Okey. Arahan nak royak. Jumlah 1 ni gapo, jumlah 2 ni gapo. Okey. Dokumen write ni nanti kita nak write jum 1 gapo dia, jum 2 gapo dia, jum 3 gapo dia. Okey kan? Okey, ini barulah dia punya function, fungsi dia. Ni fungsi. Okey? Fungsi. Dekat fungsi ni lah baru dia buat kerja. Okey, dia kata var I. Dia istihar var I bil nombor jumlah. Okey. Bil nombor sama dengan nombor length. Nombor length. Ni, berapa nombor length ni? Okey. 1, 2, 3, 4. 4 kan? Okey. Ni 1, 2, 3. Ni 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang ni dia kata for I sama dengan kosong, I kurang bilangan nombor, I plus plus. Okey. Sekarang jumlah sama dengan jumlah tambah nombor I. Okey, nombor I. Nombor I ni, sekarang ni coding ni, dia akan buat penambahan bagi yang ni, yang ni, yang ni. Okey. Okey, nak buat yang mana satu dulu ni? Okey, kalau kita nak senang, kita buat senarai pertama dulu. Okey, kita tengok senarai pertama. Jumlah. Jumlah asal-asal dia kosong, betul? Okey, jumlah tambah nombor I. Okey, jumlah kosong tambah nombor I. I ni, for I sama dengan kosong, nombor I. I kosong adalah 2, betul? Kan? Walaupun bilangan dia 1, 2, 3, 4, tapi dia punya ni start dengan kosong. 1, 2, 3. Okey. Kosong tambah nombor I. Nombor I ni 2. Kosong tambah 2. Maka jumlah akan jadi 2. Okey. Lepas tu dia plus pula. Selagi I ni tak lebih daripada bilangan dia ni. Okey, dia pun tambah. Mula dia tambah 2, tambah 4. 6, tambah 12, 18. 18 tambah 77. Maka dia akan dapat nilai 95. Okey. Jadi, dia akan return jumlah.
Dia akan return jumlah. Dia akan return jumlah ni dekat mana jumlah ni? Okey, return jumlah ni. Okey, return jumlah ni dia akan bawa pergi dekat sini nanti. Okey. Dia akan pergi kat sini nanti. Dia akan return. Okey, dia akan return jumlah ni. Okey. Dia akan return dekat tempat yang mana kita nak print dia tu. Dia akan bawa. Okey, kalau jumlah dia akan masuk lah. Okey, jumlah ni berapa dia akan, sebenarnya kita nampak dia buat satu-satu, tapi sebenarnya dia akan keluar serentak benda ni. Dia akan buat ikut ikut ni. Ni ikut ni. Jumlah 1, jumlah 2, jumlah 3. Dia akan buat apa yang dia buat benda ni. Dia akan buat sekaligus untuk ketiga-tiga benda ni. Okey. Memang kalau kita kira ni, kita kira satu-satu, tapi komputer buat serentak. Boleh faham? Dia akan return balik kepada sini. Okey. Boleh. Ini kita panggil function dan procedure. Okey. Teacher nak habiskan parameter ni. Okey. Okey, kita tengok kat sini. Okey. Fahrenheit, okey, tengok ni. Satu cara to Celsius dipanggil dan menghantar nilai Fahrenheit. Satu cara to Celsius menerima nilai Fahrenheit tersebut dan melaksanakan penukaran nilai Fahrenheit kepada Celsius dengan menggunakan formula ni. Okey. Okey, sekarang ni Fahrenheit dia 77. Okey, Fahrenheit 77. Okey, dia nak tukar Fahrenheit ni kepada Celsius. Okey. Sekarang ni suhu adalah 2 Celsius. Dia akan panggil fungsi 2 Celsius. Okey. Kemudian Fahrenheit ni adalah parameter dia, menghantar nilai Fahrenheit. Okey, darjah Celsius. Ni untuk paparan suhu adalah berapa darjah Celsius. Ni untuk paparan. Okey. Sekarang ni cuba tengok function. Okey, ni kan tadi 2 Celsius, dia panggil 2 Celsius. Ni dia panggil muka ni. Dia tak boleh sambung. Okey, dia panggil Celsius ni. 2 Celsius ni yang buat rumus. Okey, dia buat rumus. Kemudian dia hantar balik nilai ni dekat sini. Ni, dekat 2 Celsius ni. Dia akan hantar balik. Tu sebab dia kata dia panggil, tanda tambah ni dia panggil 2 Celsius. Okey. Jadi, ni buat kiraan. Sini dia hantar. Ni dia hantar nilai Fahrenheit ni. Dia masuk dalam ni. Okey. Jadi suhu ialah 25 darjah Celsius. Macam mana dia buat? Ni rumus dia. Okey. Mana rumus tadi? Ni. 5/9 dalam kurungan darab Fahrenheit tolak 32. Okey. Jadi macam tu cara. Okey, sekarang ni macam ni lah tadi. Okey, tadi dia panggil. Okey, tu ni dia panggil. Jadi ni dia pulangkan balik nilai. Ni ulanglah semula dia pulang nilai tadi. Kita dah gabungkan sekali. Okey. Okey, ni juga awak kena buat aktiviti ni, aktiviti 11. Okey. Okey, jadi teacher rasa sampai sini sahaja video teacher ni, panjang lebar ni. Okey. Jadi kita akan PDPR selama 25 hari lagi. So jadual baru akan ada minggu hadapan. InsyaAllah tidak terlalu pack macam sebelum cuti lah. Okey, jadi harap awak boleh buat aktiviti 10 dan aktiviti 11. Okey, teacher minta maaf sebab panjang sikit. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.